A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa jawa'in. Rabbi syarri sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan segala nikmat dan hadiah yang Allah hadiahkan, yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, maka kita ungkapkan alhamdulillah sebagai tanda kita tetap mengakui kita hamba Allah yang tidak punya kuasa apa-apa, yang sangat lemah, yang sangat mengharap kepada Allah. Juga maka kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita ungkapkan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atas bimbingan jasa baik baginda. Kita terus layak menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah dan menjadi calon syurga Allah insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua ahli sembang petang yang sempat hadir, sempat bersama kita. Dan hari ini just untuk makluman lah, pagi tadi Umi pergi membuat rawatan mata untuk operation katarak. Jadi petang ini matanya agak kabur sedikit kerana sudah diberi cecair pembesar anak mata. Tapi rasanya bolehlah nampak sikit-sikit lagi. Kalau nampak Umi betul-betul belik-belik itu tadi tak berapa nampak lah. Katanya 7 jam atau 8 jam mata akan kelabu. Maka sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima ini sebagai ujian. Kita terima sebagai cabaran. Selagi boleh bergerak, selagi boleh bercakap, selagi boleh nampak di kamera, boleh dengar, maka kita jalan. Jadi kalau ada silap-silap sikit tu kan, minta maaf lah dulu-dulu, siap-siap, okey? Dan insya-Allah Umi akan menjalani operasi katarak Umi pada 23 hari bulan, dan kita akan rehat beberapa hari selepas itu dan kita sambung balik insya-Allah bulan April. Hari ini kita nak menyambung lagi tentang kematian dan akhirat, dan hari ini kita katakan apakah 3 hadiah yang dibekalkan kepada orang-orang yang sentiasa mengingati mati. Ini yang kita nak bincang. Kita masih lagi bercakap pasal kematian. Waalaikumsalam pada semua, pada Salina, kepada Siti dan sebagainya, kepada semua yang sempat dipilih Allah pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus sabar, untuk terus istiqamah. Sebab itu dipesankan ulama, jadikan setiap kali sujud kita, tak kira sujud itu solat fardu ataupun solat sunat, maka masukkan di dalam sujud kita itu sekurang-kurangnya 3 doa, 3 permohonan. Apa 3 permohonan? Permohonan pertama, kita minta dengan Allah supaya kita diampun dosa. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita minta kita istiqamah. Istiqamah dalam menjalankan semua kerja, semua perkara yang kita harus lakukan, yang baik-baik. Ibadah. Kalau kita kata ibadah, ibadahlah. Kalau kita katakan pekerjaan di pejabatlah. Maka semua itu adalah ibadah. Maka kita minta dengan Allah supaya kita dibekalkan istiqamah. Dan yang ketiga, dalam setiap kali sujud, jangan jadikan sujud kita kosong. Selitkan doa. Dan yang ketiga doanya, jadikan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Ulang sekali lagi, setiap kali sujud, gunakan peluang dan ruang yang ada pada setiap kali sujud paling sikit untuk minta 3 permohonan kepada Allah. Kerana kita harus minta baru Allah mampu bagi. Kalau tak minta, dia tak bagi. Okay? Walaupun banyak rezeki, tak nikmat yang kita tak minta, dia bagi. Kerana Allah Maha Pemurah. Tetapi kalau kita ada permintaan secara khusus, kerana kita bercakap tentang kematian, kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak sentiasa dalam keadaan istiqamah, melakukan segala kebaikan. Dan yang ketiga, kita nak dapat ampunan. Jadi jangan lupa 3 permohonan yang harus diselitkan pada setiap kali sujud. Okay? Ini kita kekuatan-kekuatan. Dan hari ini, jadi kalau ada yang kita kata yang tak sempat dijawab salamnya itu, mungkin nampak tak nampak lah. Jadi Umi angkat semua waalaikumsalam semua pada yang sudah memberi salam, pada Lela dan pada apa lagi, Ayah dan sebagainya. Okey.
Maka Ad-Daqaq berkata siapa yang banyak mengingati mati, maka dia akan dikurniakan 3 hal. Okey. Apa hal-hal yang dibekalkan? Oh, kita dah melompat ke belakang. Sorry, jap. Okey. Tak apa. Okey, diberikan 3 hal. Pertama, kita kata apa yang diberikannya bersegera untuk taubat. Okey. Siapa yang banyak mengingati mati, maka dia akan diingatkan Allah untuk segera bertaubat. Kalau kita merasa liat untuk bertaubat, bermakna kita ada masalah. Kita lupa ada kematian. Okey. Kemudian kita katakan, kemudian hatinya, pertama tadi dia akan segera bertaubat. Yang kedua, hatinya dipenuhi dengan sikap menerima. Sikap menerima maknanya apa saja yang Allah bagi pada dia, dia terima dengan rela hati. Tak ada lagi pasal apa, kenapa, sebab apa, tak ada bertanya-tanya dah. Dia bersikap menerima. Allah bagi A, dia terima A. Allah bagi B, dia terima B. Terima dengan penuh redha supaya kita dapat redanya Allah. Kalau kita menerima apa yang Allah bekalkan itu dengan redha, insya-Allah kita dapat redanya Allah. Tidak ada hadiah terbesar selain dapat redha Allah. Kerana siapa dapat redha Allah, pasti janjinya syurga. Kita jangan sibuk cari redha suami semata-mata, jangan sibuk cari redha mak semata-mata. Memang kedua-dua itu penting. Tetapi paling penting adalah redanya Allah. Sehingga Allah kaitkan redha Allah ada dalam redanya ibu bapa. Redha ibu bapa itu kalau dia belum menikah dan menikah, maka dia mencari redanya suami. Tetapi tunjang akar tunjangnya ialah mendapat redha Allah. Jadi kalau pun nak cari redha suami tapi suami melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah, maka redanya itu tidak benar. Dia menyuruh kita melakukan perkara yang melanggar perintah Allah, maka itu redha yang tidak benar. Dia redha kita kalau tak solat, dia redha kita kalau tak puasa, dia redha kita kalau macam-macam. Jangan. Jadi semak balik redha Allah itu lagi penting. Maka kita nak melakukan apa yang kita kata orang yang bersikap menerima. Tak payah tanya banyak-banyak pasal apa, kenapa. Okay? Dan yang ketiga, dia diberikan rajin beribadah. Bila kita kata rajin beribadah, maknanya dia tak ada payah buat sebesar-besar, sebanyak-banyaknya. Orang yang rajin ibadah bermakna dia melakukan setiap masa. Istiqamah. Melakukan ibadah setiap masa. Maka kata... Itu kita kata orang yang ingat mati. Okay? Tadi satu kita kata orang yang ingat mati ialah orang yang paling diberi Allah, dijaga Allah, ataupun kita kata Allah bagi dia orang yang sangat senang bertaubat. Buat salah je sikit, astagfirullahalazim, ya Allah, ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Dan dia setiap kali mencari ruang untuk solat sunat taubat. Okay, kalau tidak, lidahnya tidak pernah kering dengan astagfirullahalazim. Yang kedua tadi kita kata orang yang selalu hatinya dipenuhi sikap menerima. Sama ada yang diterima itu yang baik atau yang kita terima itu yang tidak berapa baik. Maka kita kata dia menerima semua apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan ketiga, dia dijadikan rajin beribadah. Rajin beribadah. Okay? Dan siapa pula yang lupa pada kematian, maka Allah akan hukum dia dengan 3 hal. Ingat mati, Allah bagi 3 benda. Suka bertaubat, segera bertaubat, redha, rela. Okay? Bersikap menerima, dan yang ketiga rajin ibadah. Orang yang lupa kepada mati juga Allah bagi 3. Iaitu kita kata orang-orang yang menunda-nunda taubat.
Kalau dia ingat mati, dia nak cepat-cepat taubat supaya dia tidak bawa dosanya hingga ke mati. Sebab itu kalau boleh kita nak bangun setiap malam untuk bertaubat supaya tidak ada hari yang kita tidak bertaubat. Nak taubat siang ke, nak taubat malam ke, nak taubat 2/3 malam ke, nak bertaubat lepas Isya ke, tidak ada masalah. Okey? Jadi orang yang tidak mengingati mati diberikan Allah orang yang paling sulit atau menunda-nunda taubat. Orang yang menunda-nunda nak minta maaf. Kalau dia sudah menyakitkan hati orang, dia tak ada minta maaf. Dia berat nak minta maaf. Dia malu nak minta maaf. Sedangkan itu adalah merupakan tangga-tangga untuk memudahkan kematian. Maka kita kata kekuatan yang nak dibangun, jangan sampai dalam hati kita terbina sikap tidak mudah mengampunkan. I can forgive but cannot forget. Satu hal. I can forget but cannot forgive. Saya boleh melupakan tapi saya tak boleh memaafkan. Atau kita tidak, saya boleh melupakan tapi tak, ataupun kita kata saya boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan. Ini semua kita kata ciri-ciri hati yang belum cukup bersih. Jadi orang yang tidak mengingati mati, dia menunda-nunda taubatnya dengan Allah dan menunda-nunda mohon ampunnya dengan manusia. Tak kiralah kita besar ke kecil, kita tua ke muda. Kita harus senang-senang untuk minta maaf. Kerana kita tak tahu ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa kaki, ada dosa tangan. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Walaupun mereka tu yang kecil-kecil. Anak-anak buah je, anak-anak buah je. Pasti mereka akan, nanti dia orang akan maafkan kita. Tak, jangan. Okay? Walaupun dia anak kita, walaupun anak buah kita, kita terus-terus ulur maaf dulu. Tak ampun banyak, minta maaf banyak, kadang-kadang marah kamu, kadang-kadang merungut, kadang-kadang macam-macam. Okay? Itu yang pertama, dia menangguh-nangguhkan taubat. Kedua, dia meninggalkan sikap menerima rezeki. Dia tidak reda dengan rezeki yang diterima. Pasal apa sikit sangat? Aku kerjanya banyak tapi sikit. Aku dah solat tapi rezekinya sikit. Ada orang tak solat langsung tapi rezekinya banyak. Dia mempersoalkan rezeki-rezeki yang Allah kurniakan pada dia. Itu yang kita kata satu daripada hadiah 3 perkara. Okay, yang ketiga, sekali lagi kita kata, dia bermalas-malas dalam ibadah. Jadi pertama kita kata dia menunda, orang yang lupa kepada kematian, dia menunda-nunda taubat dan dia susah memaafkan orang lain. Jadi apa yang kita nak kena buat ialah pertama mampu memaafkan orang besar mana pun salahnya. Belajarlah memaafkan. Kerana memaafkan itu tanda kita akan mati. Ingat mati, nak jumpa Allah. Kalau Allah saja ampuni kita, kalau Nabi saja ampuni kita, kita ni siapa? Nabi bukan, ulama bukan, tapi tak nak ampunkan orang. Aku sampai mati tak nak ampunkan dia. Oh, jangan. Sampai kiamat aku tak nak ampunkan dia. Jangan. Terus ampunkan. Tak ada rugi apa-apa, malah menguntungkan. Besar mana pun kesalahannya, banyak mana pun hutangnya, yang banyak-banyak pun duitnya, banyak-banyak pun lukanya kita. Oleh kerana kita hamba Allah, kita ingat mati, cepat-cepat maafkan. Cepat-cepat maafkan. Itu kekuatan. Dan ya, sebab kita kata tadi, tanda orang lupa kepada kematian, dia lupa, susah untuk bertaubat, susah untuk memaafkan, dan pasti dendamnya tinggi. Sebab itu dendam itu membakar semua ibadah. Jangan pernah dendam. Jangan pernah dendam dengan siapa pun. Dengan bekas suami ke, dengan bekas mak mertua ke, dari bekas adik ipar ke, dari bekas kekasih ke, dari bekas guru ke, Allahu Akbar, jiran ke. Jangan. Maafkan dia walaupun kita tidak meminta maaf di depannya. Tapi depan Allah kita dah minta, ya Allah aku dah maafkan semua orang yang berdosa dengan aku, ya Allah. Sebab itu nak setiap kali nak tidur tu minta dengan Allah, ya Allah aku nak maafkan semua kesalahan orang.
yang ada pada aku dan aku bertawassul kepadamu ya Allah. Aku nak minta ampun kalau aku ada buat salah dengan orang yang aku tak dapat jumpa. Kita minta Allah sampaikan maaf kita. Kita minta Allah sampaikan maaf kita supaya apa? Supaya kita tidak mati membawa dosa-dosa orang. Okay, ini kekuatan yang nak diangkat. Jadi kita ingat mati. Pertama, dia mempercepatkan maaf. Ketiga, dia menerima apa saja yang Allah bagi. Dan ketiga, dia paling rajin ibadah. Pada orang yang lupa mati tadi, dia ingat apa? Pertama, dia menunda-nunda taubatnya. Kedua, dia tidak rela, tidak bersedia, tidak menerima, tidak reda terima rezeki yang Allah bagi pada dia. Okey, tak nak terima dengan ikhlas hati. Dan yang ketiga, kita kata dia sangat bermalas-malasan dalam ibadah. Itu 3 tanda orang yang ingat dan tak ingat mati. Okey? Kemudian kita kata hai yang terpedaya. Siapa yang terpedaya? Kita. Renungkanlah kematian dan sakaratul maut. Kesusahan meneguk minuman kematian dan kepahitan. Mana kematian ini sangat pahit, sangat sakit. Okey, kematian menjanjikan suatu yang terpedaya. Menjadi hakim yang paling adil. Okey? Cukuplah kematian menimbulkan luka, membuat mata menangis dan kita kata memisahkan dari keluarga, kelompok dan kita kata meruntuh kesenangan. Bila meruntuh kesenangan, maka kita katakan maka dia juga merupakan pemutus segala harapan. Orang yang banyak harapan, banyak cita-cita, matinya hilang harapan. Okey, ni yang kekuatan. Orang yang kita kata ada kesenangan, bila mati habis tinggal kesenangannya. Tidaklah engkau, apa yang kita kata di sini? Tidaklah engkau, hai anak Adam, berfikir. Takkah kamu ni berfikir tentang hari kematianmu dan perpisahanmu dari tempatmu. Okey? Ketika dipindahkan dari tempat lapang ke tempat sempit. Ini ulasan tentang kematian. Kamu dipindahkan dari tempat lapang, kamu tak terfikirkan kamu akan jumpa tempat sempit setelah kamu tinggal di tempat lapang. Kemudian dia tidak kata pernah kamu terfikir kamu akan meninggalkan semua sahabat-sahabat kamu. Tidakkah kamu terfikir kata-kata kawan-kawan kamu akan mengkhianati kamu. Masa kita hidup, oh sayang dah mati lupa terus, tak ada nak doa pun. Itu nama mengkhianat. Dia kata kita tinggalkan saudara mara kita. Kita tinggalkan teman-teman kita. Kita berada di atas pembaringan. Okey. Di bawah di tempat yang menyakitkan. Tempat yang paling menyakitkan kerana yang tak solat semua benda menunggu dalam liang lahat. Okey. Kita yang biasa berselimut bantat tebal. Sekarang akhirnya kita diselimuti tanah. Okey, ini yang kita nak angkat. Kita katakan dari tempat yang lapang ke tempat yang sempit. Dari tempat yang kita katakan cantik, senang, selesa ke tempat yang paling sempit namanya kubur. Kemudian diingatkan juga paha yang mengumpul harta. Okey, yang sibuk mendirikan bangunan. Okey. Demi Allah, kamu tidak memiliki hartamu kecuali beberapa lembar kain kapan. Nak mati, masuk dalam tanah, tak bawa semua harta. Okey? Bahkan demi Allah, semua itu untuk kehancuran dan kebinasaan. Jasadmu untuk tanah, tempat kembali dan tempat kembali. Kalau begitu, di mana harta yang engkau kumpulkan? Apakah dia akan menyelamatkan kamu dari api neraka? Dari peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Jadi tak salah cari harta. Tapi pastikan harta itu ikut untuk membantu kita. Artinya buat ibadah. Buat amal ibadah dengan harta tersebut. Okey. Kemudian kita katakan firman Allah yang dari surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu.
kebahagiaan dia. Apa cerita? Maaf. Jadi apa yang Allah pesan pada kita? Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Allah bagi kemewahan, Allah bagi kesenangan, Allah bagi keselesaan di dunia untuk kamu mencari kebahagiaan di akhirat. Bukan untuk bermegah-megah, untuk bermewah-mewah. Okey. Kemudian ada satu yang keenam, kita kata tanda-tanda persoalan tentang kematian dan akhirat. Kita bercakap tentang yang sibuk, yang taubat dan yang arif. Ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis manusia yang sentiasa sibuk. Ada 3 jenis, ada satu yang sibuk, satu yang bertaubat, satu lagi yang arif. Okey, ini kita kata kita nak masuk yang mana? Okay, Waalaikumsalam Zubaidah. Minta maaf Umi tak berapa nampak hari ni sebabnya matanya kena dirawat pagi tadi. Jadi kalau tak sempat nak sebut nama-nama tu minta maaf banyak-banyak. Okey, Umi tahu Umi sangat menghargainya, sangat menyayanginya. Semua yang turut serta malam petang ini. Sebab sebenarnya skrinnya pun nampak blur. Tapi izin Allah, kita minta juga izin Allah bantu kita. Okey. Pertama kita kata kita nak jadi yang mana? Nak jadi yang sibuk, nak jadi yang bertaubat ataupun nak jadi yang arif. Okey, mari kita bincang, ada sikit lagi waktu. Orang yang sibuk ialah orang yang sibuk dengan dunia. Okey. Yang terkena tipu daya dunia. Orang yang sibuk dunia, tertipu dunia, akhirnya mabuk dunia. Sudah pasti bahawa hatinya lalai dari mengingati kematian. Okey, kalau boleh nak makan ubat, apa saja ubat, semahal mana pun ubat tu dia akan makan. Kalau dia dikatakan ubat itu boleh memanjangkan umur. Okey. Sehingga dia tidak dapat, apa yang kita kata, dia tidak mengingati kematian langsung. Ada tak orang yang tak ingat mati langsung? Jangan main-main. Jika pun dia ingat, dia merasa benci dan ingin lari dari kematian. Jangan sebut pasal mati lah. Ini berniaga. Mana boleh cerita pasal mati? Dia tak ada dengar pun perkataan kematian. Okey? Jadi jenis-jenis manusia itu ada yang sibuk dunia, ada yang bertaubat, ada yang mula beramal, okay, dan ada yang arif dan yang waspada. Ini 3 jenis manusia yang kita harus bincang, yang harus kita faham dan kita nak masuk kategori yang mana. Okey, pertama kita kata pun orang yang ada pun orang yang sibuk dengan dunia, okey. Maka dia tidak mengingat kematian. Semak balik, kita ni banyak kali ingat ke tak berapa ingat kematian. Jika pun ingat, maka dia mengingatnya sebagai alasan kepada dunia dan sibuk menghina-hina kematian. Aku kalau boleh tak nak mati, aku boleh. Kalau boleh aku benci dengan mati ni. Ingat mati dengan cara seperti ini hanya akan menambah jauhnya dengan Allah. Menambah kejauhannya dia dengan Allah. Itu yang pertama. Okay? Sedangkan orang yang bertaubat, okay, adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian untuk membangkitkan rasa takut. Kenapa kena ingat mati? Sebab nak ada rasa takut dan ada rasa khawatir. Okay? Ada rasa khawatir dalam hatinya. Dalam hatinya risau, ya Allah, aku ni dulu banyak dosa, ya Allah. Aku belum banyak ibadah, ya Allah, bagi aku ruang, ya Allah, panjangkan sikit umur aku ni, aku nak bertaubat, aku nak buat baik. Okey, itu kita kata orang yang bertaubat, banyak-banyak bertaubat. Okey. Okey, sehingga dia memenuhi semua keperluan taubat. Tadi kita dah kata 3 tadi. Yang paling cepat, paling banyak, paling takut, cepat-cepat bertaubat. Okey. Maknanya kita kata
Orang yang bertaubat ataupun adalah orang yang memperbanyak mengingat kematian. Kenapa dia sibuk bertaubat? Kerana dia sibuk mengingat kematian. Dia tak tahu dia nak mati macam mana, nak mati di mana, mana rupanya, dah cukup bekal ke belum. Okey? Maka kita untuk membangkitkan rasa takut dan khawatir dalam hatinya sehingga dia memenuhi semua keperluan taubat. Boleh jadi dia benci kematian. Orang yang bertaubat dia pun benci kematian. Tapi bencinya tak ada macam orang yang di atas. Tak ada bencinya seperti orang yang tidak bertaubat tadi. Orang yang bertaubat ni dia bencinya apa? Kerana kita kata dia benci kematian kerana dia takut dengan kematian disebabkan amalnya belum banyak. Kebaikannya belum banyak. Jadi bila kebaikannya belum banyak, dia susah hati. Okey? Sebab dia takut masa dia jemput nanti taubatnya belum sempurna. Ibadahnya belum cukup. Okay? Maknanya dia belum mampu, dia belum selesai memperbaiki dirinya. Belum banyak bekalannya. Okay? Dalam hal ini, kebencian terhadap kematian boleh dimaklumi dan tidak termasuk dalam kategori yang Nabi sebut. Siapa yang benci kepada Allah, bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya kita kata orang yang tadi benci taubat bermakna dia benci untuk berjumpa Allah. Orang yang bertaubat ada juga benci kematian. Tetapi dia benci bukan kerana dia menghilangkan apa kita kata kekayaan dan sebagainya. Bukan benci macam orang pertama. Benci orang yang bertaubat dengan benci orang yang tak bertaubat lain. Benci orang yang bertaubat, benci dengan kematian, takut cepat sangat sampai. Sedangkan dia kata ibadah aku sikit, ya Allah pahala aku sikit, buat baik sikit. Bagi sikit lagi panjang umur untuk aku buat kebaikan. Ini bezanya, maknanya itu tidak bermakna benci yang pertama. Okey, maknanya kita kata dia nak memperbaiki bekalannya, nak menambah ibadah, nak buat baik, nak terus bersedekah dan sebagainya. Kerana kita kata, dan yang ketiga, kita kata tadi apa? Orang yang bertaubat takut bertemu Allah lantaran keterbatasan bekal dan masih sedikit amalan. Itu yang dia takut tadi. Dia ini seperti orang yang menunda pertemuan dengan kekasih. Dia nak jumpa Allah tapi ditunda tarikhnya. Dia nak jumpa kekasihnya. Tetapi ditunda untuk membuat persiapan supaya pertemuannya itu adalah pertemuan yang membahagiakan. Bukan pertemuan yang mengecewakan. Okay? Ini bezanya. Okay? Maka dengan sebab itu kita kata, indikasi bahawa dia harus membuat persiapan diri untuk keperluan-keperluan tersebut, tiada kesibukan selainnya. Bila dia sudah bersikap benci begitu, maka dia akan lebih sibuk, lebih menyibukkan diri untuk menyediakan bekal. Kerana jika tidak, maka dia sama saja dengan orang yang sibuk dengan dunia. Ini kekuatan yang nak diangkat. Okey, Faridah Abu Bakar, silakan. Okey. Kemudian kita tengok siapa pula yang arif. Tadi kita kata yang sibuk, yang bertaubat dan yang arif. Yang arif dia mengingat terus kematian. Dia mengingat terus kematian kerana itulah jadual pertemuannya dengan kekasihnya. Allah itu maha pengasih, sangat kasih dengan kita. Tapi kita tak nak jadi kekasihnya. Ini masalah. Maka orang yang kita kata tadi, yang arif, yang bijak, okay, dia kata dia terus-terus mengingati kematian kerana kita kata itulah jadual pertemuan dengan kekasih. Orang seperti ingin sekali, supaya terlepas dari negeri dunia ini, dari orang-orang yang bermaksiat dan pindah ke sisi Allah semesta alam. Dia nak cepat mati supaya dia tidak ditemukan dengan orang-orang yang berbuat maksiat lagi. Seperti perkataan sebahagian mereka, kekasih kan datang saat kematian menjemput. Maknanya kita akan berjumpa kekasih. Orang yang cerdas ini, orang yang bijak ini, ataupun kita kata orang yang arif ini ialah orang yang sentiasa ingat mati.
dan dia merasa ingin cepat mati berjumpa dengan kekasihnya kerana dia tidak mahu lagi bergaul dengan orang-orang yang membuat maksiat. Okey. Maknanya ini kita katakan tahap tertinggi mengingati mati pada dua jenis ini, iaitu siapa yang menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana dia sentiasa ingat kematian, maka semua ibadahnya, semua usahanya, semua hidup dan matinya diserahkan kepada Allah. Yang pasti mengingati mati dapat mendatangkan pahala. Ingat mati dapat pahala dan faedah, fadilat. Sungguh orang-orang yang tenggelam dalam kenikmatan dunia sangat perlu untuk mengingat kematian agar tidak terlalu tenggelam ataupun larut dengan dunia. Kerana dengan menyisihkan waktu, dengan memberi waktu untuk mengingati Allah, maka itu diharapkan dapat mengurangkan nafsunya terhadap dunia yang terlalu berlebihan. Maknanya kalau orang itu orang yang bijak ataupun kita kata orang yang kita katakan arif, dia terus menerus mengingati mati dan terus membuat persediaan, malah dia sudah reda berbahagia bersedia untuk dijemput Allah supaya dia terasing daripada kehidupan-kehidupan yang ada maksiat. Ini tiga hasil ataupun kita katakan kekuatan-kekuatan yang didapati daripada sikap-sikap yang kita bina, iaitu kita kata sikap ingin ingat kematian sentiasa dalam setiap urutan hidupnya dan akhirnya dia ingin segera berjumpa Allah. Sebab itu ya Allah, jika kamu ingin menguji dunia ini, maka ambillah aku dalam keadaan tidak diuji. Ini satu daripada doa-doa Rasulullah. Ambillah aku dalam keadaan tidak diuji. Ataupun doa para sahabat kalau bukan doa Rasulullah. Maka kekuatan yang kita nak angkat ialah bagaimana kita nak jadikan hati kita, otak kita, perasaan kita itu terus sentiasa merasa ada kematian. Kerana orang yang mengingat kematiannya dekat, maka dia tak sempat buat maksiat. Dia tak sempat buat salah. Dia tak sempat buat benda-benda dosa. Dia tak sempat untuk membuang masa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mendekatkan dia kepada Allah. Maka sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Kita katakan bangunlah keinginan untuk bertemu Allah. Bertemu kekasih kerana Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mencintai kita. Oleh itu sekali lagi orang yang ingat mati ialah orang yang sentiasa merasa bahawa ajal akan datang bila-bila masa. Dan dia mengingatnya setiap masa dan memulun habis semua kekuatan, tenaga, masa dan kelapangannya digunakan untuk menyiapkan bekal menghadap kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai di sini dulu petang ini, mudah-mudahan kita dapat mengingat bahawa kita nak masuk dalam kategori manusia yang macam mana dan kita nak memilih sikap yang macam mana. Mudah-mudahan perkongsian ini akan memberi sedikit pencerahan untuk kita memilih gaya hidup yang mana yang lebih sesuai dengan mahunya Allah. Saya doakan semua keluarga anak atau ahli keluarga Sembang Petang terus dibimbing Allah, terus merasa bahawa kematian itu akan datang tiba-tiba dan tidak pernah cuai untuk membuat persiapan. Dalam setiap gerak kita ada Allah. Maka jangan terlalu terpesona dengan dunia, kerana dunia ini tidak akan mengantar kamu untuk jadi hamba Allah yang bahagia di akhirat kelak. Dunia mahu menyesatkan kita. Dunia mahu meruntuhkan iman kita. Oleh itu berhati-hatilah dengan dunia supaya kita tidak terjebak masuk menjadi orang yang mabuk dunia, susah bertaubat dan susah beribadah. InsyaAllah. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Selamat melangkah ke bulan Sya'ban. Ya Allah berkati kami di bulan Sya'ban. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan insyaAllah. Jadi latih diri untuk banyak-banyak berpuasa sunat. Mudah-mudahan sampai saja Ramadan perut kita sudah biasa dengan berpuasa. Dan tidak ada cerita gastrik, tidak ada cerita sakit-sakit itu, sakit ini dan sebagainya.
Jadi sekali lagi, selamat berpuasa Syaban. Nabi berpuasa paling banyak di bulan Syaban. Malah kadang-kadang tak kelihatan Nabi makan. Maka sekali lagi buatlah mengikut kemampuan, kerana kalau tidak terus membuat bermakna kita tidak akan jumpa namanya manisnya iman ketika berada di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi jangan tunggu Ramadan untuk puasa, latih diri, latih perut supaya berpuasa, kerana untuk mendapat momentum berpuasa. Bila sampai Ramadan, puasa kita sudah mantap, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.